Bab 1 Pengaturcaraan Sains Komputer tingkatan 4. Hari ini kita akan lihat kepada subtopik 1.4.2 Operator hubungan dan operator logikal dalam struktur kawalan pilihan. Boleh rujuk di buku teks muka surat 84. Pada subtopik ini kita akan lihat penggunaan operator hubungan dan juga operator logikal dalam struktur kawalan pilihan. Okey. Operator-operator ini adalah amat penting bagi membuat perbandingan boolean. Okay, terdapat dua kategori operator yang akan sering digunakan dalam ungkapan bersyarat. Okay, yang pertama kita ada operator hubungan. Okay, ataupun kita panggil operator bandingan. Operator ni digunakan bagi membandingkan dua nilai bagi menghasilkan keputusan boolean sama ada benar ataupun palsu. Okey, kita lihat di sini operator hubungan yang pertama kita ada sama dengan. Okey, perbandingan nombor yang nilai yang pertama berbanding dengan nilai yang kedua, adakah ia bersamaan. Kemudian kita ada operator hubungan tidak sama dengan. Kita juga ada operator hubungan lebih besar daripada. Dan kita ada operator hubungan lebih besar sama dengan. Operator hubungan lebih kecil daripada ataupun kurang daripada. Kemudian kita ada operator hubungan lebih kecil sama dengan ataupun kurang daripada atau sama dengan. Bagi operator logikal, ia digunakan bagi menghasilkan beberapa ungkapan boolean bagi menghasilkan syarat yang lebih kompleks. Iaitu kita ada tiga jenis operator logikal, iaitu simbol dan, and, simbol atau, or, simbol tak ataupun not. Okey. Bagi operator hubungan, kita akan lihat contoh berikut bagaimana operator hubungan digunakan. Okey, katakanlah pemboleh ubah nombor akan menerima input integer negatif 5. Apakah keputusan ungkapan bagi yang berikut? Okey. Nombor tadi kita dapat negatif 5. Adakah negatif 5 bersamaan dengan kosong? Tidak. Okey, jadi keputusannya adalah tidak. Negatif 5 tak sama dengan kosong. Okey, adakah negatif 5 tidak sama dengan kosong? Okey. Jadi keputusannya adalah ya. Memang negatif 5 tidak sama dengan kosong. Kemudian, adakah negatif 5 lebih besar daripada kosong? Okey, jadi keputusannya adalah tidak. Okey, kemudian adakah negatif 5 lebih kecil daripada kosong? Keputusannya adalah ya, sebab negatif 5 lebih kecil daripada kosong. Okey, kita lihat contoh yang lain. Katakan pemboleh ubah nombor menerima input 24. Apakah keputusan ungkapan perbandingan berikut? Okey, nombor tadi 24. Adakah 24 bersamaan dengan kosong? Tidak. Adakah 24 tidak sama dengan kosong? Keputusannya ya. Adakah 24 lebih besar daripada kosong? Keputusannya ya. Adakah 24 lebih kecil daripada kosong? Keputusannya adalah tidak. Okey, ini adalah contoh macam mana kita nak buat perbandingan sesuatu nilai bagi mendapatkan hasil boolean sama ada benar ataupun palsu. Berikutnya kita akan lihat kepada contoh berikut yang boleh diperolehi daripada buku teks. Okey, terdapat dua atur cara di sini. Okey, kita akan lihat di manakah penggunaan operator hubungan di dalam sesuatu atur cara. Okey, secara tidak langsung sebelum ini kita dah melihat pun operator hubungan. Okey, jadi di sini kita akan lihat okey yang ditandakan merah kat sini. Okey, didapati ada dalam syarat, iaitu yang pertama ni kita tengok contoh ni, nombor lebih besar daripada kosong. Okey, membandingkan nilai dalam pemboleh ubah, adakah ia lebih besar daripada kosong. Dan lagi satu kita boleh juga lihat kat sini penggunaan syarat yang sama, iaitu adakah nilai dalam pemboleh ubah nombor lebih besar daripada kosong. Jadi kedua-dua ini kita istilahkan sebagai operator hubungan. Ok,
Okey, jika kita lihat lagi di sini di atur cara ini, okey, kita dapat lihat ada nombor sama dengan -7 dan nombor sama dengan 15. Okey, ini adalah bukan operator hubungan. Okey, penggunaan sama dengan ini hanya ada satu. Okey, bila satu ni maknanya kita mengumpulkan nilai 15 ke dalam sesuatu pemboleh ubah. Yang ditunjuk kat sini pemboleh ubah nombor. Okey, nilai 15 ini diumpulkan ataupun disimpan dalam pemboleh ubah nombor. Lagi satu, nilai -7 diumpulkan ataupun disimpan dalam pemboleh ubah nombor. Okey, ini adalah simbol bagi umpukan nilai. Seterusnya, kita akan lihat kepada operator logical. Okey, operator logical terdiri daripada AND, OR dan juga NOT. Okey, ataupun kita istilahkan dalam bahasa Malaysia dan, atau dan juga tak. Okey, di sini apabila penggunaan operator logical, dia akan membandingkan antara dua nilai. Okey, dengan menggunakan simbol seperti berikut. Okey, untuk AND dia akan menggunakan simbol dan dua kali. Kemudian simbol OR, okey, ada dua garisan palang menegak ni dua kali. Untuk NOT dia ada simbol tanda seruan. Okey, mari kita lihat macam mana penggunaan dia. Okey, sekiranya nilai yang pertama, okey, perbandingan nilai yang pertama adalah false dan perbandingan nilai yang kedua adalah false. Jadi kita akan letakkan kat sini, hasilnya akan mendapat false. False and false, kita akan dapat false. Okey, seterusnya kita akan lihat jika nilai yang pertama, perbandingan yang pertama adalah false, perbandingan yang kedua adalah true. Jadi false dan true, kita akan dapat false. Okey, seterusnya untuk yang ketiga, jika perbandingan yang pertama adalah true, perbandingan yang kedua adalah false. Okey, true and false, kita akan dapat false. Okey, ataupun palsu. Kemudian kita tengok perbandingan yang keempat. Jika perbandingan pertama ni adalah true, perbandingan yang kedua ni adalah true. Okey, true and true, kita akan dapat hasil true. Okey, ataupun benar. Okey, untuk yang operator logical yang kedua, kita ada OR. Untuk OR, kita akan sama je konsep, tetapi hasilnya adalah berbeza daripada AND tadi. Okey, untuk perbandingan yang pertama, sekiranya adalah false, perbandingan yang kedua adalah false. Okey, false or false, kita akan dapat false. Okey, kemudian yang kedua, jika perbandingan yang pertama adalah false, perbandingan yang kedua adalah true, false or true, kita akan dapat hasil true. Okey, seterusnya yang ketiga, kita ada perbandingan yang pertama true, perbandingan yang kedua false. Okey, true or false, kita akan dapat hasil true. Okey, seterusnya kita akan tengok sekiranya perbandingan yang pertama kita dapat true dan perbandingan yang kedua kita dapat true juga. Jadi true or true, kita akan dapat hasil true. Okey, untuk operator logical yang ketiga iaitu NOT. Okey, NOT adalah lebih kurang kita senang adalah bertentangan dengan hasil keputusan yang benar. Okey, jika markah yang dimasukkan adalah true, jadi di sebaliknya kita akan dapat hasil false. Okey, pantulan dia. Jadi yang kedua, jika markah yang kita dapat hasilnya adalah false, pantulannya kita akan terima hasilnya adalah true. Okey, itu adalah penggunaan operator logical. Okey, kita akan lihat di dalam atur cara, contohnya di dalam komputer ini. Okey, terdapat penggunaan operator logical AND. Okey, simbol AND ni. Okey, membandingkan nilai pertama dan juga nilai yang kedua. Okey, contoh dekat sini,
Jika dimasukkan 55. 55 lebih besar sama dengan kosong. Adakah betul? Okey, jadi yang ni adalah true. Okey, kemudian yang kedua, markah 55 tadi lebih kecil sama dengan 100. Jadi ia akan dapat result true juga. Jadi true dan true, kita akan dapat keputusannya adalah true. Jadi bila keputusan adalah true, kita akan masuk kepada pernyataan benar, iaitu dia akan menghasilkan output markah yang dimasukkan adalah sah. Okey, jadi bila syaratnya adalah benar, jadi kita akan dapat pernyataan yang benar. Seterusnya kita akan lihat kepada contoh bagi penggunaan operator logical atau. Okey, di sini dapat kita lihat penggunaan operator logical or. Okey, untuk penggunaan ini kita akan cuba lihat. Okey, jika di sini dimasukkan malam menggunakan boolean true, simpan nilai true, kemudian pemboleh ubah hujan menyimpan boolean false. Okey, jadi kat sini kita lihat jika malam true, or hujan adalah tadi apa? False. Okey, malam true or false. True or false, kita akan dapat result yang benar. Iaitu kita akan dapat true. True or false, kita akan dapat hasilnya adalah true. Bila hasilnya adalah true, maka kita akan laksanakan pernyataan yang true ni, pernyataan benar, iaitu kita akan menghasilkan output angkat baju. Okey. Berikutnya kita akan lihat penggunaan operator logical not. Okey, dalam contoh ini. Okey, di mana kita akan dapat lihat sini penggunaan simbol tanda seruan ni sebagai simbol operator logical not. Okey, not lulus, maknanya kat sini syaratnya adalah false. Okey, kita lihat pada contoh ini. Okey, disimpan pemboleh ubah markah menyimpan nilai 83. Jika 83 lebih besar sama dengan 40, adakah 83 lebih besar daripada 40? Jadi dia akan laksanakan pernyataan ini. Okey, iaitu true. True ni akan disimpan dalam pemboleh ubah lulus. Okey, lulus akan menyimpan nilai true. Okey, kemudian dia akan langkah, dia akan terus kepada if ni. If tak lulus, maknanya kat sini syaratnya adalah false. Okey, if false, jika tak lulus. Okey, false. Tadi kita dapat nilai adalah true. Jadi dekat sini dia tak akan laksanakan pernyataan yang ni. Sebab kat sini apa dia? If false. Okey, yang kita simpan tadi adalah true. Okey, jadi dia akan langkah kepada else ni. Okey, else ni, maka dia akan hasilkan output anda lulus. Okey, anda lulus. Saya ulang semula kenapa dia keluar anda lulus. Sebab dekat sini, bila dia uji syarat, jika walaupun dia tulis kat sini not lulus, maknanya false lah. Kalau dia kata false kat sini, kalau hasil daripada lulus tadi false, maka kita akan laksanakan yang ni. Tapi disebabkan hasil yang kita peroleh tadi adalah true, maka kita akan laksanakan else ni. Jadi pernyataan bagi else adalah kita hasilkan output anda lulus. Seterusnya kita akan lihat penggabungan operator hubungan dan juga operator logical dalam struktur kawalan pilihan. Secara tidak langsung sebelum ini, kita sudah pun melihat macam mana penggabungan penggunaan operator hubungan, iaitu penggunaan lebih besar. Daripada contoh ni, kita ada simbol lebih besar, lebih kecil. Lebih kecil sama dengan, simbol sama dengan. Itu adalah operator hubungan digabungkan dengan operator logical. Operator logical yang ada pada contoh ni adalah berbentuk OR. Jadi selain daripada OR, kita boleh ada juga operator logical yang sebelum ni kita tengok penggunaan operator seperti AND dan juga NOT.